وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang dengan taufik daripadanya dapat sama-sama kita berada pada malam ini bagi meneruskan lagi daripada kitab yang membincangkan tentang akidah, iaitu Qawaid al-Aqaid karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang mana kita beradanya pada bab-bab yang membincangkan tentang sam'iyat, iaitu perkara-perkara yang mana datang daripada Nabi secara Nabi memberitahu, maka sampai kepada kita khabar melalui pendengaran, sam'un. Dan perkara ini pada ghalibnya ialah perkara yang akal tidak boleh dicapai, benda yang tak mampu dilihat, sehingga kan sebahagian ulama menamakan bahagian atau perbincangan ini sebagai ghaibiyat, iaitu perkara-perkara ghaib. Dan dinamakan juga dengan sam'iyat, iaitu perkara-perkara yang kita dengar daripada nas Al-Quran dan hadis, lalu menuntut untuk kita beriman dengan perkara itu. Jadi benda itu banyak, tetapi dia tidak melibatkan perbahasan yang sukar, kerana apabila seseorang itu telah tetap dan yakin imannya tentang kewujudan Allah Ta'ala, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nescaya seterusnya dia beriman pula kepada Rasul yang Allah Ta'ala utuskan kepada makhluk ini. Dan Rasul ini membawa wahyu, membawa khabar berita daripada pihak Allah, maka secara langsungnya orang itu wajar dan patut untuk beriman dengan perkara-perkara sam'iyat dan perkara-perkara ghaib ini. Jadi kita berada pada malam ini pada perbincangan mizan lagi. Perbincangan mizan iaitu timbangan neraca yang Allah Ta'ala akan jadikan di akhirat nanti untuk ditimbang dan dihisap amalan semua manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Suratan amalan baik dalam rupa yang baik akan diletakkan pada daun neraca yang diperbuat daripada cahaya. Ia memberatkan timbangan mengikut kadar nilaiannya di sisi Allah. Suratan amalan jahat pula diletak pada daun neraca yang diperbuat daripada kegelapan. Ia membuatkan timbangan menjadi ringan dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang ini perbincangan kita ialah tentang sambungan. Berkaitan dengan minggu lepasnya kita membincangkan tentang mizan. Bincang pasal dacing. Pasal dacing. Boleh kosong pun tak apalah. Tapi dacing tu ada di akhirat nanti. Di akhirat nanti akan ditegakkan neraca timbangan. Bentuknya macam mana? Sebahagian ramai di kalangan ulama mengata bentuknya macam timbangan dacing di dunia. Ada dua belah piring dia. Yang ditimbang kebaikan dan juga ditimbang kejahatan. Maka di sinilah orang yang disebut dalam Al-Quran, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang berat timbangannya, maka dia berada dalam 'ishatir radiyah, kehidupan yang diredai. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah.
Orang yang mana ringan timbangan amalan baiknya ringan. Makna buat perbuatan baik nak timbang tu ringan, berat hak lain. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya ibunya, iaitu tempat kembalinya ialah neraka hawiyah. Jadi dari sinilah Imam Ghazali rahimahullahu taala sambung lagi bahawa wa tutrahu sahaiful hasanati fi kaffatin nur fayathqulu bihal mizan, akan dicampurkan suratan amalan kebajikan pada kiffatin nur, pada piring neraca yang kebaikan yang dibuat daripada cahaya. Jadi disifatkan dengan cahaya. Kenapa? Kerana cahaya ni benda hak baik, benda orang yang suka, benda yang mana menenangkan hati. Cerah, terang, itu benda yang sesuai dan kita suka. Adapun gelap ni benda yang menyebabkan orang itu rasa gelisah. Maka dijadikan neraca ataupun tempat letaknya amalan hasanat kebajikan itu dengan cahaya. Fayathqulu bihal mizan, maka jadi beratlah dengan suratan amalan baik tadi, berat oleh mizan, oleh neraca timbangan tadi, ala qadri darajatihi indallah, mengikut kadar darjat seseorang di sisi Allah, bifadlillah, dengan kemurahan daripada Allah. Jadi Allah Ta'ala timbang pada kita ni, dia timbang bukan betul-betul hak baik, dia timbang ada lebih. Kalau niaga, orang niaga kita disuruh betulkan timbalan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Hendaklah kamu tegakkan timbangan itu. Timbangan itu bil qisti, dengan adil. Wa la tukhsirul mizan, jangan kamu kurangkan timbangan. Jual tu jangan kurangkan. Kalau nak sekilo, beri sekilo. Hak tu yang syarat dia. Bila lebih tu kemurahan kita dah, tu tak ada masalah. Dia jangan kurang. Nampak sikit je. Sikit-sikit ni Allah Ta'ala musnahkan kaum Nabi Syuaib dengan apa? Dengan sebab mereka ini mengurangkan timbangan. Dosa apa? Dosa bab jual beli. Dosa jual beli kaum Nabi Syuaib. Bukan makna dosa-dosa lah selain ada jugalah, tetapi dosa yang Allah Ta'ala sebut secara besar sehingga Allah Ta'ala musnahkan kaum Nabi Syuaib ni. Kenapa? Kerana mereka ni mereka mengurangkan timbangan orang. Lalu mereka kata, harta kami ikut kami. Jadi ini menyebabkan apa? Menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini akan diletak pada neraca di tempat piring daripada cahaya. Wa tutrahu sahaifu sayyiati, dan akan dicampurkan suratan amalan kejahatan, fi kiffatiz zulmati, pada piring timbangan amalan jahat, yang mana zulmah, gelap, pada piring kegelapan. Makna apa? Di sini digunakan ataupun Allah Ta'ala jadikan neraca timbangan untuk amalan jahat ni daripada kegelapan, zulmah. Sebab apa? Sesuai dengan sifat kejahatan sayyiat tu, satu zulmah, satu kegelapan. Dalam riwayat disebut, iza aznaba abdun, apabila seseorang hamba tu buat dosa, ditutik pada hatinya nuktatun sauda, satu titik hitam, sehingga kan
bila banyak dosa dia tidak taubat, jadilah hatinya itu dipenuhi titik-titik hitam. Bila hati dipenuhi titik-titik hitam, hati ni akan jadi gerah. Hati ni yang tidak dapat menerima pengajaran. Hati ini yang bila dengar ayat Quran, dengar nasihat, tidak tergerak. Sebab apa? Sebab hati kita telah gelap. Bila gelap, dia tidak nampak perkara tu dengan cara betul. Bagaimana cermin dalam tandas rumah kita, ataupun cermin dalam tandas surau. Cermin kalau tak basuh, apa akan jadi? Dia akan jadi kelabu. Dia akan jadi titik-titik, akan jadi kelabu. Kita tengok muka dah nampak muka. Nampak muka, nampak bayang itu je. Jadi hati kita ni mir'at, al-qalbu mu'min mir'atullah. Hati orang mukmin ini ialah cermin, tepat tilik Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan hati kita lah yang Allah Taala akan tilik dan tengok kita. Baik. Maka diletakkan suratan amalan kejahatan ni fi kifati zulmah, pada neraca kegelapan, fayakhiffu bihal mizan, maka jadi ringanlah dengan kejahatan itu al-mizanu, oleh neraca tadi. Jadi neraca dia ringan. Ringan maknanya amalan baik kita itu naik ke atas. Tu ringan tu. Sekarang ni itu gambaran yang kita lihat bagaimana kat dunia ni. Kalau kita letak sebelah lagi terakar, maknanya ringan belah sana. Jadi bila kegelapan banyak, berat, maka amalan baik itu, kebajikan tu jadi ringan. Jadi orang yang mana man ghalabat sayyi'atuhu hasanatihi, siapa yang mana amalan jahat dia mengalahkan amalan baik, orang ini di kalangan orang syurga, wal'iyazubillah. Amalan jahat mengalahkan amalan baik. Jadi kena timbang. Tapi timbang Allah Ta'ala ni timbang murah. Macam sebut tadi, Allah Ta'ala adil Tuhan ataupun murah Tuhan ni, dia timbang bukan timbang betul-betul. Dunia ni kita nak niaga kena timbang betul. Beri lebih itu kelebihan dan juga dapat pahala. Tapi Allah Ta'ala timbang kebaikan, dia timbang dengan lebih. Satu kebajikan ganda 10 paling kurang. Adapun kejahatan Allah Ta'ala akan kira sama. Hak ni Allah Ta'ala tidak beri lebih lah. Tidak beri lebih. Mana satu kejahatan akan kira satu juga. Bahkan Allah Ta'ala tidak ambil kira hadisun nafsi, lintasan hati. Nak buat jahat, sebelum buat jahat tu, hati kita ni cadang. Telitah dah. Ataupun berfikir dah. Hak ni tak ada dosa ni. Dosa yang dicatat maksudnya lah. Dia dikira sebagai perkara-perkara yang menghijabkan seseorang daripada Tuhan juga, tetapi tak kira dosa. Dosa yang dicatat malaikat ni tak kira ni. Sebab apa? Sebab belum buat. Man hamma bisayyi'atin falam ya'malha, Allah Ta'ala kata siapa yang ada keinginan untuk buat jahat tapi dia tidak buat, maka Allah Ta'ala tidak tulis baginya kejahatan. Allah Ta'ala tidak tulis baginya kejahatan. Tetapi siapa yang man hamma bihasanatin, siapa yang berkeazaman nak buat bihasanatin falam ya'malha tuktab hasanah, ditulis baginya satu kebajikan. Kalau belah kebajikan pula, Allah Ta'ala kata, kalau orang tu telitah keinginan buat amalan baik tapi tak buat, katabahallahu indahu hasanah, Tuhan akan tulis di sisinya kebajikan dah. Kalau dia buat, ganda 10. Ila 700 dha'fin, sehingga 700 kali ganda. Ila 700 dha'fin, sehingga 700 kali ganda. Sehinggalah adha'af kathirah, gandaan-gandaan lebih lagi. Tapi
wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu indahu hasanah. Siapa yang ada keinginan buat jahat tapi dia tinggal, dia tak buat kerana takut Tuhan, maka hak ni boleh pahala pula. Kita cadang racang nak buat benda tak moleh, tiba-tiba mikir-mikir, tak patut aku buat, patut aku takut ke Tuhan, tak layak dah umur gini buat contohnya, patut kena tinggal dah. Kita tinggal tu kerana sebab kita takut pada Allah dan seumpamanya, akan diberi pahala, beri pahala pula. Padahal hanya angan-angan tu, hamun, angan-angan saja, tapi Allah Ta'ala berikan juga pahala sebab kita tinggal benda hak tak baik. Baik. Yani fayakhifu bihal mizanu bi'adlillah, akan ringanlah timbangan dengan keadilan daripada Allah. Jadi Allah Ta'ala timbang kejahatan dengan keadilan. Allah Ta'ala timbang kebajikan dengan kemurahan. Kemurahan bil fadli. Kalau hak jahat, Tuhan timbang dengan keadilan. Adil maknanya boleh se. Boleh se. Bil fadli dengan kemurahan, boleh lebih pada se. Nampak? Jadi kalau kita kira lah jalan untuk kita ni, Allah Ta'ala buka untuk kita jadi ahli syurga ni banyak dah sebenarnya. Banyak kat mana, kira lah. Amalan baik yang kita buat tu Tuhan ganda. Kalau kita ikhlas betul, ganda banyak. Amalan jahat kalau buat tu, makna orang itu, kalau dia jagalah secara kehidupannya dan mati dalam keimanan, insya-Allah lah orang ini akan tergolong di kalangan as-su'ada, orang-orang yang mendapat kebahagiaan. Habis. Itu cerita berkaitan dengan mizan. Seterusnya, dia beriman bahawa sirat itu benar. Ia adalah jambatan yang dibentang di atas muka neraka Jahannam, lebih tajam dari mata pedang dan lebih halus dari rambut. Padanya kaki-kaki orang kafir akan tergelincir, yang membuatkan mereka jatuh ke dalam neraka. Manakala kaki-kaki orang beriman pula akan terus tetap melangkah dengan kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka dipandu ke syurga, negeri yang abadi. Seterusnya Imam Ghazali rahimahullah masuk kepada perkara ghaibiyah yang seterusnya, iaitu sirat. Sirat ni jambatan, titiang. Jadi sirat tu nama dia ialah, dia tu bahasa Arab maknanya jambatan. Jadi daripada mauqif, mauqif ni makna tempat beripung yang dihisap manusia, bangkit manusia, nak tuju ke syurga, ia kena lalu jambatan. Orang Kuala Terengganu nak mari seberang Takir, kena lalu jambatan kok. Hak paling dekat Drawbridge. Hak jauh sikit melalui ke Bukit Besar, jambatan Sultan Mahmud. Kalau kena jauh lagi, kena lalu kat mana? Itulah tak. Jadi jalan begitu. Maka nak sampai ke syurga mesti melalui jambatan. Jadi dia punya kedudukan tu, map dia kat neraka, kat hari akhirat tu begitu. Kata Imam Ghazali, wa antu'mina bis-sirati, dan bahawa hendaklah kamu beriman dengan as-sirat, titian, jambatan. Apa itu as-sirat? Bukan titian siratal mustaqim ni. Dia kata titian siratal mustaqim. Siratal mustaqim dalam Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim, itu ialah agama Islam. Mustaqim itu makna lurus. Jadi jalan yang lurus atau siratal mustaqim yang sebut dalam Quran itu ialah agama Islam. Sirat yang di akhirat ni sirat je. Sirat. Mustaqim itu bukan hak akhirat tu. Mustaqim itu sifat kepada jalan yang lurus yang Allah Ta'ala
kinayahkan daripada agama Islam. Jadi sirat ini huwa jisrun mamdudun, iaitu jambatan yang dibentang, ala matni jahannam, atas belakang jahannam. Atas belakang ni makna atas jahannam. Belakang jahannam ni api neraka. Jadi neraka ini dia yang paling atas ialah neraka jahannam. Neraka jahannam. Jadi neraka ini dalam satu riwayat Allah Subhanahu Wa Taala jadikan beberapa tingkat. Beberapa tingkat. Ia ada 7 tingkat semua sekali. Yang paling atas sekali, waktu yang paling yang paling ringan sekali. Yang paling ringan ialah neraka jahannam. Neraka jahannam paling ringan. Turun darjat kedua pula, iaitu setelah neraka jahannam itu, kemudiannya lava, hutamah, sa'ir, saqar, jahim, hawiyah. Itu antara nama-nama lah. Jadi sebahagian mengatakan ini nama bagi 7, kita panggil 7 darakat, 7 lapis, 7 peringkat neraka. Yang paling atas makna paling ringan sekali. Paling ringan sekali jahannam. Bunyi tu macam jahannam loh, jahannam. 6 jahannam. Filem Melayu pada 6 jahannam. Jahannam ni paling ringan sekali. Ringan pun bukan maknanya sakit sikit je. Sakit dah tu. Seksa tu berat dah. Apatah lagi hak lain tu. Jahannam. Kemudian lava. Kemudian hutamah. Kemudian sa'ir. Kemudian saqar. Kemudian jahim. Kemudian hawiyah. Ini sebahagian pandangan yang mengatakan bahawa neraka-neraka ini, nama-nama itu merujuk pada 7 darjat peringkat neraka yang ada di akhirat nanti. Jadi sirat ini dia dibentangkan di atas neraka jahannam, kerana waktu paling atas. Dan neraka jahannam ni hanya didiami oleh orang usatul mukminin, orang mukmin ahli maksiat. Neraka jahannam. Usatul mukminin, orang mukmin ahli maksiat yang mana Tuhan tak apung dia, yang mana amalan jahatnya melebihi amalan baik dan dia tidak dapat syafaat. Jadi mereka ini akan dimasukkan dalam neraka jahannam. Nasallallahu alaihi wasallam. Tak jauhlah. Jadi mereka ini akan diseksa dulu. Dan mereka ini akan habis. Setelah habisnya seksaan yang telah ditetapkan, maka mereka akan keluar dan dimasukkan dalam syurga juga. Sebagaimana disebut dalam syarah Aqidatul Awam Nuruz Zalam, Syekh Nawawi Al-Bantani, dia kata ini neraka jahannam nanti setelah selesainya azab orang-orang beriman yang buat maksiat, ahli maksiat, fusaq, ahli fasik, yang selesai mereka, maka Allah Ta'ala akan hapuskan neraka jahannam. Tak ada neraka jahannam. Neraka lain ada lagi. Neraka lain masih ada. Sebab apa? Sebab tidak ada penghuni dah. Penghuni yang ada dalam neraka jahannam tu semua setelah habis dia menjalani tempoh. Tempoh dengan macam penjara kan, menjalani tempoh reman, menjalani tempoh tawanan. Ditawan, dipenjarakan, lepas tu diseksa semua selesai, maka akan keluarlah dan akan dimasukkan dalam syurga juga. Sebab apa? Akan disebut dalam hadis, kalau kita sempat nanti, dalam hadis yang sahih bahawa akan dikeluarkan daripada neraka ni setiap orang yang ada dalam hatinya mithqalu dzarrati khardalin minal iman. Walaupun seberat biji zarah iman, ada keimanan sikit pun akan keluar juga. Okay. Jadi sirat ini duduknya di atas neraka jahannam. Kita hendaklah percaya
bis-sirati wa huwa jisrun mamdudun ala matni jahannam, di atas belakang neraka jahannam. Sifatnya ahaddu minas sayfi wa araqqu minas sya'ri. Dia lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut. Lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut. Okey. Jadi sifat yang mengatakan lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut, ini datang daripada hadis juga. Datang daripada hadis riwayat Imam Muslim, yang mana mengatakan sifatnya begitu. Dan kita kata macam mana halus nak jalan kan? Jadi ulama mentakwilkan bahawa orang yang beriman, jalan dia akan jadi luah. Jalan dia akan jadi luah, boleh berjalan. Dan orang yang Allah Ta'ala tentukan akan gelicir jatuh neraka, hak ni yang jalan-jalan jatuh ni, yang akan berjalan dan jatuh. Dalam beberapa hadis lain disebutkan bahawa orang kafir akan lalu dalam sirat ini muka sembang, muka tersembang, makna eret muka. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, jalan mana jalan muka? Dalam surah kita baca, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Dalam surah kayak gini kan, baca surah Tabaraka, surah Tabarak, afaman yamshi mukibban ala wajhihi, adakah orang yang berjalan muka sembang ke bawah? Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana orang kafir nak jalan dengan muka? Nabi jawab, innal ladhi amshahu ala rijlihi fid dunya qadirun ala an yumshiyahu ala wajhihi. Allah yang mampukan seorang tu jalan dengan kaki kat dunia, Allah boleh juga nak buat jalan dengan muka. Jalan ngeret muka, tak ada masalah. Jadi perkara itu tidak pelik. Maka sifat antara hadis yang menceritakan tentang sifat sirat ini, iaitu antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga lain-lain. Naik dia ada tiga bahagian. Bahagian menaik, bahagian lurus dan bahagian menurun. 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun. 1000 tahun naik, 1000 tahun lurus, 1000 tahun turun. Kat Terus Bridge tu ada naik kan? Naik dulu dah. Tu tengah tu. Bukan begitu nak kata sama dah. Tapi bahagian menaiknya disebut dalam satu riwayat 1000 tahun. Kemudiannya bahagian tengahnya, luruhnya 1000 tahun. Dan bahagian turunnya 1000 tahun. Jadi dalam riwayat lain Imam Bukhari sebut, yajuzul mu'minuna as-sirata. Orang mukmin akan lalu sirat. Bahkan semua akan lalu. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Wa in minkum, tidak ada seorang di kalangan kamu kecuali illa wariduha, kecuali akan melalui sirat juga. Nabi pun lalu. Semua orang akan lalu belaka, hatta para nabi, para rasul pun. Cuma kadar jalan dia itu berbeza-beza. Berbeza-beza. Ada yang lajunya berjalan di sirat itu, mereka ni berjalan laju. Seperti apa? Seperti kalbarqi, seperti kilat, laju. Mana orang yang menyegerakan amalan baiknya. Orang yang menyegerakan amalan baiknya, dia akan berjalan dengan laju. Ada yang berjalan dengan lambat. Laju tu banyak breakup pula tadi. Laju seperti kilat, laju seperti ar-rih, laju macam angin. Ada yang jalan seumpama kuda yang berjalan laju.
ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang erat badan, ada yang gelincir. Tu berbeza mengikut seseorang itu dunia ni cepat ke tak cepat dia buat amalan baik. Makna orang yang segera menyegerakan amalan baik dia. Kalau ada benda-benda baik, dia dulu buat. Dia dulu yang ke depan. Orang ini akan tergolong di kalangan orang yang dapat mengharungi dengan segera. Maka diceritakan lagi bahawa di Sirat ni nanti akan ada kalalib, pecakup. Akan ada duri, duri cakuk yang akan mari lalu, yang akan tarik orang yang lalu supaya jatuh ke dalam neraka Jahannam. Jadi disifatkan macam syauku sa'dan. Sa'dan ni jenis kita kata dia macam dia bunga pohon kayu yang ada di tanah Arab. Di kawasan-kawasan kering adalah. Dia bulat, lepas tu ada duri-duri. Dia bulat, ada duri-duri tu. Dia akan mari lalu atas Sirat tadi, akan mengenai orang supaya apa? Supaya orang itu gelincir jatuh ke bawah. Bila kita jatuh ke bawah, maka akan masuk dalam neraka. Walaiyazubillah. Kemudian disebut lagi lebih halus daripada rambut. Macam kita sebut tadilah, ini bergantung kepada amalan seseorang. Tazillu alaihi aqdamul kafirin, akan gelincirlah di atasnya itu kaki-kaki orang kafir. Orang kafir, kaki dia akan gelincir. Tergelincir bihukmillahi ta'ala, dengan hukum ketetapan Allah. Fatahwi bihim ilan nar, maka akan jatuhlah mereka ke neraka Jahannam. Jadi itu apa nama ini, orang yang kafir ataupun orang yang ditentukan untuk masuk neraka dulu. Yang seterusnya, wa tathbutu alaihi aqdamu almu'minin, dan akan tetaplah kaki-kaki orang mukmin. Orang mukmin pula kaki mereka Allah Taala akan jadi tetap, makna tak gelecah, boleh berjalan. Macam tadilah jalan laju-lajunya. Yang jalan apa nama ni, yang berjalan dengan laju macam kuda, macam angin, macam kilat. Yang merangkak pun ada. Tak sampai juga tapi rohok ada. Tak, kita tak boleh gitu tak. Maka apa yang didoakan oleh para nabi dan para rasul apabila melihatkan umat mereka lalu berjalan, mereka berdoa, ya Rabbi salim salim, wahai Allah salim salim, selamatkanlah, selamatkanlah. Itulah doa. Para nabi, para rasul doa kepada umat ni, salim salim, selamatlah, selamatlah. Sebab ni masing-masing akan berjalan dengan amalan masing-masing tu, tetapi para nabi dan para rasul kasihnya kepada umat mereka, mereka juga berdoa kepada kaum mereka. Wa tathbutu alaihi aqdamul mu'minin, akan tetaplah di atas sirat itu kaki orang mukmin. Kaki orang mukmin akan jadi tetap. Dia tidak akan gelincir. Bi fadlillah, dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Semua dengan kemurahan Tuhan lah. Maknanya dengan Allah Taala beri kemudahan kepada orang beriman, boleh berjalan walaupun dalam sirat yang mana begitu mencabar tu, payah tu, boleh lalu. Fayusaquna ila daril qarar, lalu mereka dipandu, dihela, makna dibawa, dipandu ke daril qarar, ke negeri yang tetap, yang tenang, iaitu ke dalam syurga. Jadi melitahnya apa nama ini, mereka sampai ke seberang sana, makna selamatlah. Sampai seberang sana selamat. Apa yang ditunggu-tunggu di seberang sana, selain daripada syurga, apa yang ada ialah antaranya haud, iaitu kolam Nabi SAW.
Jadi berkaitan dengan kolam ni, kita insya-Allah akan bawa dan sambung pada kesempatan yang akan datang. Baik. Ada soalan tak? Syak ada tak? Betul. Ada soalan? Kalau tidak ada, maknanya insya-Allah kita akan sambung lagi pada kesempatan yang akan datang pada bulan hadapan panjang umur insya-Allah. Sekadar itu sajalah untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.